Malaysia prihatin membawa erti kesepaduan dan kebersamaan. Seluruh rakyat Malaysia berganding bahu menyelesaikan masalah untuk kebaikan sejagat. Malaysia prihatin dapat dilihat semasa usaha rakyat menangani pandemik COVID-19 yang mana sedang berlaku di seluruh dunia ketika ini. Wabak itu mulai dikesan di Wuhan, China pada pertengahan Disember 2019. Kesannya sangat meluas, mempengaruhi masyarakat umum, ekonomi, budaya, ekologi, politik, dan hampir ke semua bidang dalam dunia. Pandemik ini patut dianggap dengan serius karena memberi impak yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Walaupun pandemik COVID-19 ini telah mendatangkan banyak kesan buruk kepada negara, tetapi masih ada sisi positifnya melalui kebersamaan rakyat Malaysia berganding bahu memerangi dan melawan wabak ini. Perkara ini dapat disaksikan melalui bantuan yang dihulurkan daripada kerajaan kepada rakyat. Kerajaan mengambil berat akan golongan B40, M40 dan T20 dengan memperuntukkan wang berjumlah 150 bilion ringgit dalam pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Kerajaan juga mengambil berat tentang pelajar. Kerajaan memberi bantuan telefon pintar percuma kepada pelajar sekolah rendah ataupun menengah yang berdaftar di sekolah kebangsaan dan tergolong dalam keluarga B40. Hal ini demikian untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di rumah. Seterusnya, Malaysia prihatin juga dapat ditonton melalui bantuan kerajaan kepada peniaga. Kerajaan menyalurkan bantuan kewangan secara langsung di bawah bantuan geran khas prihatin berjumlah RM1,000 untuk peniaga yang terkesan akibat pandemik ini. Daripada sudut lain, tidak lupa juga akan penglibatan sektor swasta, sukarelawan, pertubuhan kerajaan, maupun individu yang bersama-sama berganding bahu mengurangkan beban rakyat yang terkesan berikutan wabak ini. Secara keseluruhannya, sumbangan dan usaha yang dilakukan oleh rakyat Malaysia sangat luar biasa. Harapan saya agar rakyat Malaysia kekal kukuh dan prihatin menjaga sesama kita, dan saya yakin Malaysia dapat menumpaskan pandemik COVID-19 ini melalui kebersamaan dan perpaduan rakyat. NGO ataupun non-governmental organisation merupakan suatu pertubuhan swasta atau pihak yang tidak terlibat dengan mana-mana pihak kerajaan. Segala aktiviti yang dijalankan oleh NGO adalah tidak bermotifkan keuntungan semata-mata. Antara NGO yang boleh dipercayai di Malaysia adalah seperti Aman Palestin, Aqsa Sharif Michael, Yayasan Salam Malaysia dan juga Sisters in Islam. Seperti mana yang kita semua tahu tentang serangan Israel ke atas Palestin sejak dahulu lagi kian melampau. Pada 7 Mei 2021, telah berlakunya serangan udara yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa yang terletak di Palestin menyebabkan ramai rakyat Palestin mengalami kecederaan dan ada juga yang maut. Oleh itu, gabungan NGO yang bertanggungjawab telah menyumbangkan sumbangan seperti makanan, ubat-ubatan, pakaian dan juga kewangan. Pada pengetahuan semua, sumbangan ini telah mencecah lebih daripada RM17.8 juta ringgit. Wabak COVID-19 bukanlah hanya melanda di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Malaysia juga telah memberikan bantuan dan sumbangan melalui NGO kepada negara Palestin bagi meringankan beban mereka. Antara bantuan tersebut adalah seperti pelitup muka sebanyak 1 juta unit, pelindung muka dan sarung tangan getah sebanyak setengah juta unit. Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, tetapi adakah disebabkan itu ia menjadi halangan bagi agama lain untuk menyumbang kepada negara-negara yang memerlukan bantuan seperti Palestin dan Gaza? Tidak. Berikut merupakan Puan Kalawati, iaitu wakil bagi Persatuan India Palestin Pahang yang berjaya memberikan sumbangan kepada warga Palestin menandakan bahawa wujudnya keprihatinan dan kemanusiaan. Sebagai tanda penghargaan, rakyat Palestin telah menamakan sebatang jalan yang agak penting di bulatan Ansar berhampiran dengan kota Gaza sebagai Malaysia Street. Saya yakin kita semua berharap agar Malaysia dapat terus berjuang demi kesejahteraan Palestin dan hubungan antara Malaysia dan Palestin akan terus kekal selama-lamanya. Konsep Malaysia Prihatin dapat ditunjukkan melalui bantuan yang diberikan kepada mangsa bencana alam di Malaysia. Bencana alam akan mengakibatkan kesejahteraan individu dan masyarakat terjejas. Konsep Malaysia Prihatin menjadi fokus kerajaan untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat bagi memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berada pada tahap yang baik. Pihak lain
seperti NGO, agensi-agensi kerajaan dan rakyat Malaysia sendiri turut memerlukan bantuan. Antara bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkesan akibat bencana alam dapat kita lihat melalui peristiwa banjir yang berlaku di Raub dan Ipis Pahang. Salah satu agensi kerajaan iaitu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia telah memberikan bantuan berbentuk wang tunai dan keperluan asas kepada kira-kira 300 mangsa banjir yang memerlukan. Selain itu, bagi peristiwa banjir yang berlaku di Kota Tinggi, 300 mangsa banjir telah menerima bantuan berbentuk wang tunai dari NGO iaitu IC Malaysia. Dalam usaha memberikan bantuan kepada mangsa banjir, IC Malaysia turut berganding bahu dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Selain banjir, terdapat juga peristiwa lain seperti tanah runtuh yang berlaku di Pasir Mas, Kelantan. Peristiwa tersebut telah menyebabkan 4 rumah penduduk musnah. Ekskul Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga telah membantu 4 keluarga tersebut dengan menghulurkan bantuan wang tunai sebanyak RM1,000 dan selebihnya turut diberikan bantuan lain. Pusat pemindahan sementara yang cukup turut disediakan bagi menampung semua mangsa yang terlibat bagi memastikan keselamatan serta keselesaan mereka. Dengan adanya sikap kerjasama sesama masyarakat, kita dapat membantu mangsa yang terkesan akibat bencana alam. Walaupun bantuan yang diberikan tidak dapat membantu semua golongan yang memerlukan, tetapi usaha rakyat Malaysia dapat sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Harapan saya adalah agar rakyat Malaysia teruskan menghulur bantuan tanpa mengira agama atau bangsa supaya kesejahteraan negara kita sentiasa terjaga. Malaysia merupakan sebuah negara prihatin yang sering menghulurkan bantuan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan beban dari segi kewangan, kerosakan harta benda dan psikologi. Indonesia merupakan sebuah negara yang sering dilanda bencana alam kerana kedudukannya yang terletak di kawasan sesar aktif dan sesar kompleks. Peristiwa yang berlaku pada tarikh 28 September 2018 pada waktu jam 6.02 petang waktu Indonesia Tengah telah tercetusnya satu bencana alam dahsyat sehingga menggemparkan dunia di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Bukan sahaja mengorbankan banyak nyawa, malah banyak bangunan yang runtuh. Tragedi ini membangkitkan semangat keprihatinan rakyat Malaysia. Jadi pada 1 Oktober 2018, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, memaklumkan bahawa Malaysia menghulurkan bantuan dari segi kewangan sejumlah RM500,000 tunai kepada Indonesia setelah selesai berbincang bersama Naib Presiden Indonesia. Selain itu, beliau juga menyatakan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) menjalankan satu aktiviti mengumpul dana daripada orang awam dan syarikat-syarikat korporat sebanyak RM54 juta. Kerajaan Malaysia juga menyumbang RM1.5 juta kepada Indonesia. Dalam misi mencari mangsa yang masih tidak dijumpai, Malaysia menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia iaitu SMART untuk membantu. Bantuan juga dibekalkan melalui pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM iaitu pesawat C-130H. Kesimpulannya, dengan wujudnya sifat keprihatinan, hubungan diplomatik akan lebih baik dan terjaga. Bukan sahaja tanggungjawab kerajaan diperlukan, malah hal ini melibatkan semua pihak yang perlu sedar tentang pentingnya prihatin. Sifat ini menonjolkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni dengan adanya rakyat yang prihatin akan keadaan semasa. Masa depan negara juga terjamin kerana ekonomi akan meningkat disebabkan hubungan baik dua negara serumpun ini. Jadi pupuklah sifat prihatin agar generasi akan datang dapat membawa kebaikan kepada negara dengan buktikan Malaysia prihatin. Jadi bagaimanakah Rohingya boleh masuk ke tanah air Malaysia? Malaysia mula menerima pelarian Rohingya sejak tahun 1970-an. Yang kini kebanyakan mereka menetap di negeri Selangor iaitu Ampang, Gombak dan Hulu Langat. Pada Mei 2015, Malaysia digemparkan dengan berita kemasukan Rohingya dilangkaui secara besar-besaran. Belum sempat isu tersebut selesai, dikejutkan pula dengan penemuan 139 kubur-kubur di Wang Pilihan, Perlis yang dianggarkan lebih daripada 1,000 mayat yang berada di bawah tanah yang ditanda dengan batu dan kayu. Lokasi tersebut juga berhampiran dengan perempatan yang telah 2 minggu ditinggalkan. Ini dipastikan berdasarkan penemuan peralatan memasak dan makanan yang masih baru. Lebih menyedihkan lagi, ditemui mayat seorang masa pemandangan dibiarkan mereput di tanah. Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif untuk menjayakan pelbagai bantuan dengan menyumbangkan dana. Jadi bagaimanakah Malaysia membantu Rohingya?
Cadangan kepada ASEAN mengenai penubuhan kumpulan tokoh terkemuka untuk menentukan sejauh mana tahap krisis diarahkan Myanmar. Tujuannya adalah untuk membantu ASEAN merumuskan penyelesaian jangka panjang dan berkekalan kepada situasi di wilayah Rakhine, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada pelarian Rohingya untuk kembali ke tempat asal mereka. Cadangan kedua adalah cadangan yang diberi oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dia membangkitkan masalah berkaitan pendapatan semula pelarian sedia ada di Malaysia. Ini bertujuan kerana pendapatan semula ini telah sekian lama ditunda. Jadi jika ianya ditunda berpanjangan, ianya akan merisikokan dari segi sosial, ekonomi serta keselamatan penduduk Rohingya. Bantuan ketiga adalah bantuan tagihan makanan ketika pandemik di sekitar pasar borong selayang oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tujuannya adalah kerana ramai kehilangan pendapatan disebabkan oleh COVID-19. Jadi, terdapat 2,600 bekalan yang diberikan kepada rakyat sekitar. Tetapi, terdapat juga masyarakat Rohingya yang sudah lama menetap di situ tapi tidak menerima sebarang bantuan kerana tiada kerakyatan yang sah. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada isu Rohingya adalah Malaysia sebenarnya sudah memainkan peranan yang besar dalam mengendalikan isu ini berdasarkan simpati dan empati kemanusiaan. Namun, ada lagi setengah masyarakat yang membuat tuduhan bahawa Malaysia tidak mengambil berat dan berlepas diri dalam mencari solusi Rohingya. Refleksi diri yang dapat saya simpulkan adalah semua orang layak sebuah negara untuk diduduki dengan rasa yang selamat. Jadi isu pelarian Rohingya telah membukakan mata kita untuk bersyukur dengan apa yang kita peroleh sekarang. Oleh itu, kita perlulah menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan apa yang kita peroleh sekarang, iaitu kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kesimpulannya, sifat keprihatinan yang diterapkan dalam diri setiap rakyat dapat membina negara Malaysia yang harmoni dan sejahtera.